Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Sharing Jalan yang serba simple dan spontan. Channel Malaysia Respon. Oke, straight to the point saudara-saudara. Isu yang sedang hangat diperkatakan di negara kita berkenaan dengan kejadian yang berlaku di KLIA. Oke, apabila Menteri Pelancongan kita Datuk Seri Tiong King Sing, MP daripada Bintulu, telah pun terbabit dalam satu insiden yang kontroversi apabila beliau didakwa telah campur tangan dalam urusan pihak imigresen yang menahan seorang pelancong warga Cina, kalau saya tidak lupa nama dia Wang Su, dan beliau berjaya membebaskan pelancong yang diberikan taraf not to land atau NTL ini. Okey, saya tidak membahas tentang isu ini. Saya yakin saudara-saudara sudah banyak membaca ataupun mendengar ulasan tentang isu berkenaan. Banyak, kerana ini isu hangat. Tetapi saya mau membincangkan tentang teori yang lebih besar, yaitu teori kehilangan 1.2 juta rakyat Cina yang masuk ke Malaysia dan tidak keluar balik. Kenapa hal ini kita bincangkan saudara-saudara? Karena ianya berkait sedikit dengan insiden di KLIA. Kalau insiden di KLIA tidak terjadi, mungkin isu ini sudah menyejuk. Tapi sekarang isu ini kembali hangat seiring dengan insiden yang baru berlaku. Okey, seperti yang saya janjikan, Malaysian Respon sentiasa memberikan teori. Kita guna perkataan teori ya, blogger-blogger dan YouTuber-YouTuber sekalian. Kerana di Malaysia sekarang kita dipantau, bahaya. Jangan guna lagi perkataan spekulasi. Spekulasi kita boleh didakwa. Teori tidak, kerana kita cuma mengemukakan teori ataupun andaian. Okey, jadi ada banyak teori berhubung dengan kehilangan warga Cina yang tidak keluar ini. Okey, di akhir video kita akan kaitkan dengan apa yang berlaku di KLIA. Dan antara teori-teori ini, ada yang mungkin saudara-saudara sudah maklum, tapi ada mungkin yang agak fresh, yang agak baru. Jadi saudara-saudara yang mau berpartisipasi dengan channel Malaysia Respon, silakan tinggalkan komen di ruangan komen. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan balas kalau mampu. Okey, teori Malaysia Respon yang pertama adalah kemungkinan pelancong Cina yang masuk ini adalah serpihan daripada anggota kumpulan Falun Gong. Satu kumpulan spiritual, ya, spiritual keagamaan yang mempunyai 2 atau 3 orang sifu yang cukup terkenal yang diharamkan di Republik Rakyat Cina. Okey, pertubuhan ini diharamkan daripada tahun 1995 kalau tidak salah saya, ya. Tetapi mereka masuk ke negara-negara Asia Tenggara hingga ke Australia dan New Zealand, menjalankan kembali aktiviti mereka dengan berselindung di sebalik nama pertubuhan yang baru seperti Sifu Kuai Le, Chongko Remen, macam-macam. Jadi besar kemungkinan mereka takut diburu, mereka sudah keluar, jadi mereka menetap di Malaysia. Okey. Teori yang kedua, kita tahu tentang sindikat Macau Scam. Scammer-scammer yang banyak membabitkan warga negara Cina. Jadi mungkin mereka masuk, tidak keluar balik kerana mereka menggunakan identiti baru atau identiti palsu atau apa sajalah yang boleh mengelabui pihak berkuasa supaya mereka boleh menjalankan aktiviti Macau Scam mereka. Okey, teori yang ketiga, yang ini sedikit mengejutkan, saya petik daripada pendapat Profesor Zainul Rashid bahawa kemungkinan mereka ini bakal ikut serta dalam proses demokrasi negara kita. Dalam arti kata lain, mungkin mereka bakal menjadi pengundi hantu. Mungkin mereka boleh jadi pengundi hantu. Teori ini paling kuat antara semua teori-teori tadi. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita perhatikan sejarah, ya, apa yang pernah berlaku di negeri kelahiran saya, di negeri Sabah, pada tahun 1990-an, ya, 1990-an, apabila Parti Bersatu Sabah mempunyai cengkaman yang cukup kuat di negeri Sabah. Dan pada ketika itu, PBS adalah pembangkang, tidak ikut serta atau sehaluan dengan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Jadi tidak ada cara untuk mengalahkan PBS, main fair, main gentle, memang dia tidak kalah. Jadi pihak Barisan Nasional pada ketika itu, kerajaan pusat yang mau mengambil Sabah supaya kembali masuk dalam BN Fold, terpaksa menggunakan taktik yang orang cakap drastik lah, iaitu menggunakan penggunaan pengundi hantu. Projek 05. Ini kita cakap terus terang, benda yang betul, benda yang berlaku. Okey. Akibatnya ada ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu lah, paling kurang puluhan ribu warga negara yang berasal dari selatan Filipina dan Indonesia yang beragama Islam
telah diberikan IC project ini. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena pada ketika itu congakan pihak Barisan Nasional adalah kita perlukan pengundi beragama Islam untuk menetralkan kemenangan PBS di kubu-kubu kuat mereka. Jadi sekarang saudara-saudara, apabila kita kaitkan dengan isu KLIA, kenapa mau dibawa masuk juga? Kita tidak tahu Wang Sui ini siapa, boleh jadi ada kepakaran tertentu. Kalau 1,2 juta ini menjadi pengundi, maka kita tahu parti manalah yang menjadi dalang dan parti manalah yang mereka akan sokong. Nah, kalau contoh di Sabah tadi, BN maukan pengundi Islam untuk menyokong UMNO, maka tidak mustahil parti yang ada sekarang yang memerlukan dukungan daripada orang-orang yang dekat dengan warga Cina ini maukan kemenangan pula di pihak mereka. Tidak mustahil. Sudah ada kes penjualan maikat yang membabitkan rakyat Cina, sindiket, bukan penjualan, sudah ada kes sindiket, ya. Dan kejadian yang berlaku di KLIA, apabila menteri turun tangan menunjukkan bahwa agenda ini mungkin berlaku. Jadi, saya serahkan kepada saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Teori apakah kehilangan mereka? Dulu saya tidak percaya. Ya, 1,2 juta mau disimpan di mana? Tapi apabila saya pergi Sepang, dekat kota warisan sana, saya nampak ada 2 universiti Cina. Kemudian ada kondominium-kondominium yang banyak, yang rata-rata didiami oleh warga Cina, maka saya percaya 1,2 juta ini sebenarnya tidak susah dicari. Tidak susah dicari, saudara. Kalau kita bersungguh-sungguh mau cari. Kalau kita kerahkan seluruh kekuatan anggota kita untuk cari, tidak susah cari. Ya. Mereka tidak mungkin tinggal di coket atau di ladang sawit macam Bangla. Mereka tinggal di kondo-kondo mewah. Senang cari. Tapi kita tahu pengawasan kondo mewah ini agak maksimum. Mereka ada security, CCTV macam-macam. Jadi orang tidak boleh suka-suka. Dan mereka sering berselindung di sebalik modus operandi bahwa mereka ini pelajar antara bangsa. Oke, pelajar antara bangsa. Tapi tidak mungkin. Oke, jadi saudara-saudara, teruskan menonton Malaysia Respon. Teruskan komen jika ada pendapat. Insya Allah kita benahi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.